Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu ni. Jadi minggu ni kita akan tengok bagaimana untuk kita menghasilkan peta dalam software GIS dan kita akan gunakan software QGIS pada minggu ni. Untuk kita menghasilkan peta dalam software GIS ada dua perkara yang kita perlu ada. Yang pertama adalah data tu sendiri. Jadinya dalam minggu ni kita akan tengok di mana kita nak ambil data-data secara percuma. Okey, data-data GIS secara percuma. Dan kemudian kita akan menghasilkan peta di dalam software QGIS. Baik. So, salah satu daripada website yang mengumpulkan data-data GIS percuma adalah Diva GIS. So, kita boleh pergi ke link ni. Okay, Diva GIS. Bila kita pergi ke Diva GIS, kita akan sampai ke sini, iaitu download data by country. Jadi kita pilih negara kita. Kalau Bangladesh, Bangladesh lah. Okay. So, kita pilih Malaysia. Dalam kes hari ni, kita buat Malaysia. Kita pilih Malaysia. Right. So, kalau kita tengok dekat sini, kita ada banyak data. Setiap satunya adalah kita panggil dalam GIS satu layer yang berbeza, data-data yang berbeza. Yang pertama adalah boundary pentadbiran negara. Yang kedua adalah inland water. Inland water ni sama ada tasik ataupun sungai. Ini adalah jalan di Malaysia, jalan kereta api, ketinggian. Land cover, population dan sebagainya lah. Tapi untuk tujuan lab pada hari ini, kita akan cuma ambil yang 5 yang teratas. Okay, administrative areas sehingga ke elevation. So, cara nak download, kita just, selepas kita pilih country tadi, kita pilih administrative areas sebagai contoh dan kita klik OK saja. So, dia akan bagi satu link untuk download. Kita just klik download saja. Okay, baik. Dan pastikan kita download ke dalam folder data kita yang telah create. Okay, bagi contoh saya dah create satu folder minggu ni MMS 3005, itu subjek saya, dan lab 6. So saya nak download ke dalam ni, kita just klik save saja dan start download. Right, so kita tengok ada ke tak ada. Alright, so dalam lab 6 telah pun MYS ADM telah pun ada di sini. Okay, so macam mana cara kita nak buka file-file zip ni? Kita just right click saja dan kita extract kepada nama folder tu. So sekarang ni kalau kita tengok, kita telah pun ada data-data. Data-data ni ada pelbagai format, nanti kita akan terangkan sepanjang masa lab ni. So tadi baru satu pentadbiran yang kita dah download. Kita back dan kita cuba download data-data yang lain. Okay, lakukan perkara yang sama, inland water. Okay, right, download. Okay, start download. So, bila dia dah habis, kita close saja, kita back semula, cari data yang lain. Jalan. Okay. Download. Start download. Okay, close. Railroad, jalan kereta api. Okay, kita cuba download juga. Download. Okay. Close. Okay. Last adalah elevation, ketinggian. Okay. Download. Okay. Data ketinggian agak besar sikit kerana dia adalah raster data. Okay, kalau siapa yang hadir kelas saya faham apa beza raster dan vektor. So kita tengok balik dalam lab 6 ni. Okay, kita dah ada. So kita extract sama macam tadi, pergi ke file, right click, extract to. Okay, yang ni pun sama, extract. Okay, RRD pun extract. Satu lagi, water. Okey, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Baik. So, kita boleh buka QGIS desktop kita, double klik saja.
dan kita akan dapat satu paparan macam biasa, macam minggu lepas. Okay, dan kita double klik, kita nak start empty project. Okay, dan di ruangan favorite ni adalah tempat di mana data-data kita kita linkkan kepada folder MMS 30056. Bagi yang telah lupa, saya remove dulu yang ni. Okay, cara untuk kita connect dengan folder data kita adalah kita right click, kita add a directory. Okay, kita pergi ke folder kita. Saya letakkan di desktop. Okay, lab 6. Kemudian select folder. So, semua data-data kita tadi, kalau kita klik sini, semuanya ada di dalam ni. Alright, so kita selesai peringkat pertama. Kita telah pun ada data. So, sekarang ni kita nak mula masukkan data tu ke dalam environment GIS dulu. Kita cuba masukkan data pentadbiran dulu. Okay. Kita ada banyak dekat sini, MYS0, ADM1, ADM2. Okay. File yang kita nak buka adalah shape file ni, SHP. Okay. So, kita buka ADM0 dulu, double klik saja dan dia akan buka. So, ini adalah garis pantai Malaysia lah. Okay. Kalau kita tengok data dia, cara nak tengok apa info dalam data ni, kita right klik saja di sini, attribute data. Okay, so ini adalah maklumat-maklumat yang ada di dalam data ni. Okay, okay, baik. Kita cuba tengok ADM1 apa beza. So ADM1 beza dia sudah mula ada sempadan negeri kalau kamu tengok. ADM2 dia mula ada sempadan daerah. Jadi data di dalam ni right click, properties, attribute data. So, kalau kamu tengok, kita ada nama negara. Name 0 adalah Malaysia. Name 1 adalah nama negeri. Name 2 adalah nama daerah. Okay. So, detail maklumat-maklumat ni. Sejauh mana ketepatan data-data ni, setakat yang pengalaman saya, ianya agak tepat. Melainkan mungkin ada daerah-daerah baru, ataupun sempadan-sempadan baru yang dia tak adalah dalam ni. Okay. Tapi untuk tujuan exercise penghasilan peta hari ini sudah memadai. Okay. So kita boleh turn on dan juga turn off kan layer-layer ni. Okay. Kalau kita turn off semua, kita tak nampak apa-apa. So kita buka yang negeri saja, ADM1 saja. Kalau kita tengok sekarang ni, semua negeri adalah dalam warna yang sama. Kita nak ubah setiap negeri ni kepada negeri warna yang berbeza. Kita double klik saja warna di sini. Dia akan keluar satu window. Okay. Satu window akan keluar dan kita pergi ke simbologi. Okay. Simbologi. Kalau kita tengok single symbol, sebab tu kalau dia ada satu saja, kita tukar kepada categorize. Okay. Kita tukar kepada categorize. Dan selepas kita tukar kepada categorize, kita kena bagi tahu kepada software ni information apa yang kita nak tukar warna tu. Informationnya adalah name 0. Name 0 ni Malaysia, name 1 name 1 ni adalah negeri, name 2 ada name 1 dan name 2 tadi adalah daerah. Jadinya kita nak tukar kepada name 1. Okey, so tukar name 1, kita tekan classify. Jangan lupa so dia akan keluar nama-nama negeri dekat sini dan kita just tekan. Warna-warna ni kita boleh ubah nanti kemudian. Kita just tekan apply. Kita cuba tengok. OK. Dan kemudian kita tekan OK. Alright. So, setiap negeri sudah pun ada warna yang berbeza sekarang ni. Baik. Kalau kita tak puas hati warna-warna ni, kita expand dekat sini dan kita boleh tukar. Katakan orang Perak dia tak suka warna macam ni. Double klik saja. OK. Dan kita boleh pilih color. Okey, di sini ataupun kita nak pakai warna-warna yang telah pun ada dekat sini pun boleh. Katakan kita nak pakai warna kuning, tekan saja kuning, klik OK. So Perak telah pun jadi warna kuning, tapi samalah pula dengan mana ni? Betul lah. Sebab dia gradient color. Dia gradient color. Okey, alright. So, kalau kita tak nak gradient color, kita pilih warna yang kuning yang tepat sikit. Okay, kita klik OK saja. Okay, alright. So, semuanya dah ada. Cumanya kalau kita tengok dekat sini, sempadan kita ni macam tak berapa nak cantik. Okay.
Itu nanti kita boleh onkan yang ni pun boleh. Sempadan yang paling tepi sekali. Kalau kamu tengok ni adalah sempadan yang dekat belakang tadi kan. So kita on juga dua, tapi sebab satu dia duduk depan, so kita nampak ada sempadan semua. Baik. Selepas daripada ni, mungkin kita rasa tak puas hati, kita nak labelkan setiap negeri. Sama juga, kita boleh pergi ke ADM1 ni. Right, kita right click, properties. Kemudian kita pergi ke bahagian label. Sekarang ni no label, kita nak single label. Okay. Label yang kita nak adalah ke atas, name 1. Right. Font, akan ada font default yang keluar, size dan sebagainya. Kita apply dulu tengok besar mana. Kalau kita tak puas hati, kita boleh tukar. Kita apply je. So, dia dah keluar. Okay. Katakan kita nak besarkan sikit. 14, apply. Okay. Mungkin kita nak bold kan. Tekan bold. Okay. Kita klik OK saja. Right. So, ini adalah label negeri kita. Okay. Siap yang ni, katakanlah kita nak buat peta yang ni. Okay. Katakan kita nak buat peta yang ni. Di dalam QGIS untuk buat peta, kita tidak buat di sini. Okay. Kita kena pergi ke satu lagi window yang kita panggil. Kita pergi ke project. Kita pergi new print layout. So, print layout dalam GIS adalah tempat di mana kita menghasilkan peta. Sama macam ArcGIS. ArcGIS menggunakan layout view. Right. Dulu-dulu QGIS menggunakan perkataan composer. Okay. Tapi sekarang ni dia pun dah pakai layout. Okay. So, kita kena namakan dulu. Katakanlah kita nak tulis peta Semenanjung. Okay. Pilih saja nama yang kamu suka. Okay. So, dia akan buka satu window di sini. Alright. Satu window di sini. Dia akan menghasilkan satu canvas putih sahaja. Kita kena define dulu canvas putih ni kawasan yang kita nak buat peta. So, untuk tambah kawasan tu, kita kena pergi ke sini. Kalau kamu tengok, add new map to the layout. So, kita nak tambah map. Klik sekali. Kemudian, klik dan drag. Katakanlah peta tu kita nak dia keluar di sini. So, nanti dia akan keluar dekat sini. Okay, dia akan keluar dekat sini. Okay, ini adalah peta kita. Alright. So, untuk satu peta yang baik, dia perlu ada beberapa elemen. Okay, dia perlu ada beberapa elemen. Antaranya adalah peta tu kena ada scale, kena ada legend, kena ada tajuk dan sebagainya. Okay, baik. Sekarang ni, cuba perhatikan, apabila kita klik di sini, kamu akan perhatikan ada keluar item properties. Kalau kita tak klik, dia tak keluar. Alright. Kita kena klik dulu baru keluar item properties. So, di sini adalah scale, extend dia, grid dia dan sebagainya. Jadi, kalau kita nak tambah grid sebagai contohnya, dalam ni, kita pergi ke, saya ulang, kita klik sini, dia akan keluar item properties. Kita turunkan ke bawah, scroll ke bawah, okay. Kita sampai ke grids, okay. Kita tambah grid, okay. Kita modify grid. So, kita katakan sebagai contoh, kita nak, katalah 10. Interval dia 10. Okay. Alright. Kecil sangat 10. Kalau kita tengok dekat situ, mungkin 100. Ataupun besar sangat saya rasa. Okay, sorry. 5. 5 mungkin besar, so kita nak dalam 1. Okay, so 1, interval dia 1 dan juga 1. Alright. So, itu adalah grid kita. Okay. Okay. Peta yang baik juga dia ada koordinat dekat kiri, kanan, atas, bawah sebagainya. So, kita klik dan kita turun ke bawah. Okay. Dekat grids ni tadi. Okay. Katakanlah kita tadi tak ada frame, kita tambah frame. Okay. Sebagai contoh, sekarang ni kita dah ada frame. Okay. Tadi tak ada frame. Okay. Baik. Okay. Background. Kalau kamu nak ubah pun boleh. Tapi saya rasa biarkan putih dulu. Okay. Alright.
Okey, kita telah pun ada grid. Okey, kalau macam kecil sangat kamu punya view, kamu boleh adjust zoom in dan zoom out di sini ini adalah full extent, maksimum yang kita boleh tengok. Okey, baik. Seperti saya beritahu tadi, selalunya kita kena ada dia punya koordinat di kiri, kanan dan sebagainya. So, sama juga kamu pergi semula ke option grid tadi. Okey, pergi ke option grids. Baik. Kemudian klik grid yang telah pun kita buat tadi dan kita modify grid. Okey. So, kita scroll ke bawah. Okey, pastikan kita ada frame. Sebab sekarang ni kita tak ada frame. Okey, so frame dia katakanlah kita nak buat katakanlah kita nak exterior text. Okey. So, exterior text ni adalah text yang dekat luar ni. Okey, kecil sangat. Mungkin kita nak besarkan sikit kalau kamu tengok. Okey, so nampak. Okey, baik, kita dah nampak tick dekat situ. Kemudian kita nak dekat kiri kanan semua ni kita nak label coordinates ataupun tidak. Okey, yang kalau kita nak letakkan koordinat dia di bawah ni, okey, selepas frame scroll ke bawah lagi ada draw coordinates. Okey, kita tick yang ni. Okey, nampak tak dia dah start keluar. Okey, so ini adalah sekarang ni dalam decimal degree. Ada pilihan sama ada kalau kita nak tengok degree minute second pun boleh. Okey, degree minute second kalau kita prefer degree minute second. Kalau kita tengok, kita zoom in. So ini adalah degree minute. Okey, ada tak degree minute second di sini. Kalau kita nak degree minute second boleh, degree minute dengan north ataupun east pun boleh. So bergantung kepada masing-masing punya pilihan lah. Okey, baik. So selalunya bila kita buat peta, kita akan nampak banyak sangat kiri kanan, bawah, atas semua ada. Kalau kita rasa macam terlampau crowded, kita boleh pergi semula ke dekat grid tadi. Okey, dekat grid ni tadi. Baik, kita modify semula. Modify dan kita beritahu dia sebagai contoh, kita tak nak yang atas, yang kiri kita tak nak. So kita offkan left side. Okey. Left division ni, okey, kita tak nak, dan atas pun kita tak nak. Okey, top side. So, tapi yang ni dia akan offkan yang ni apa ni tick ni tadi. Kalau kita nak offkan decimal ni dekat sini, right? Left kita kata disable. So tak ada. Atas pun top kita disable. So kita cuma ada dua yang ni saja, right? Okey, baik. Ini adalah kalau kita scroll ke bawah lagi, ini adalah dia punya font. Okey. Font size dia berapa? Katakan kamu rasa macam nak besar, kita besarkanlah. Okey. Okey, baik. Kalau kau nak kecil, kita kecilkan font. Di sini tadi saya ulang, maaf. Font ni tadi, okey. Mungkin kamu nak kecilkan. Okey. Kita akan play around size ni apabila kita tengok dekat bawah ni. Dia bertembung ataupun tidak. So kita akan play around. Okay. Yang tu pun kita boleh adjust nanti. Saya cuma bagi secara general dulu. The details nanti kamu boleh explore lagi. Okay, baik. So kita dah ada grid. Tapi kemungkinan ada orang yang tak suka grid. Kalau tak suka grid, pergi ke semula tempat grid tadi. Baik. Pergi dekat grid ni. Okay. Modify grid. Right, mungkin tak nak line, ada orang tak nak line, so dia akan remove line ni, maaf saya. Okay, grid type ni, okay, dia tak nak line. So, dia mungkin nak cross. So, dia akan jadi macam tu. Okay, cross pun tak nak, mungkin dia nak marker pun dia tak nak, so dia cuma ada frame and annotation only. Okay, bergantung kepada minat masing-masing lah, ada kamu semua ada pilihan masing-masing. Okey. So apa yang tak lengkap lagi? Peta kita tidak ada tajuk. Setiap peta yang baik kena ada tajuk. So cara nak tambah tajuk. Okey, di dalam layout punya area ni kita boleh tambah di sini add item, kita tambah add label. Okey, tambah add label dan kita tambah. So dekat sini kita tukar. So kita kata peta Semenanjung Malaysia. Peta Semenanjung Malaysia. Right?
Baik, dan kemudian kita kata kita nak besarkan sikit font dia. Kita tukar dekat sini. Mungkin kita nak besarkan. Okey. Baik, kita boleh configure format. Nak bold, kita boldkan. So, peta Semenanjung Malaysia nak besar-besarkan. Alright. So, kita mungkin nak letak di... Okay, mungkin kita nak letak di dalam ni. Alright. Kemudian kita ketepikan sikit. Okay. Okay. Alright. Okay. Sikit lagi. Okay, baik. Alright. Apa lagi? Peta yang baik kena ada north arrow. Okay, kena ada north arrow. Add north arrow di sini. Kita klik saja. Drag. Okay. North arrow ni ada banyak sangat pilihan. Kamu boleh explore di dalam properties ni. Okay. Untuk tujuan kali ni, saya just tunjuk satu saja. Okay. So, ini adalah north arrow. Okay. Dan apa lagi yang kita perlu adalah scale. Add scale bar. Okay. Alright. Tambah scale bar dekat sini. Okay. Scale bar pun kita boleh adjust dia dekat sini. Bila kita klik dekat sini. Kalau kita turun ke bawah ni, okay, dekat segmen ni, kita boleh katakan kalau kita nak tambah segmen, okay, so dia akan tambahlah segmen. Kalau kita nak kurangkan, dia boleh kurangkan. Alright, so bergantung kepada pilihan masing-masing dan juga selalunya kita start dengan kosong. Alright, so scale bar unit 1, segmen 1, fixed width, okay. Baik. Yang ni kita kata yang left kita tak nak 1. Left ni maknanya yang selepas daripada kosong ni. Jadi kita tak nak yang left. So kita nak yang selepas daripada kosong saja. So ada 2 ataupun mungkin kita nak 3 pun boleh. So itu adalah kita punya scale bar. Alright. Apa lagi yang kita nak letak? Legend ya. Jangan lupa legend. Okay. Add item. Kita letak legend kita. Alright. Ada orang suka letak legend di dalam, ada juga yang suka letak di luar ni, bergantung kepada masing-masing. Oh maaf, saya tersilap. Delete saja, add item, add legend. Alright, add legend. Okay, so keluar semua negeri kita. Okay, kalau rasa nak letak di luar pun boleh. Kalau prefer di dalam, saya rasa kita kena besarkan sikit map kita. Alright, kita besarkan map. Okay, kita adjust ni balik. Kita tarik dia ke bawah. Alright. Dan kita letak legend kita di sini. Alright. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, ada MYS ADM kosong yang dekat belakang tadi punya shoreline. Dan ini adalah nama layer kita. Alright. Okay, baik. So, apa lagi yang kita perlu? Kita ada tajuk. Kita ada north arrow. Kita betulkan sikit north arrow. Kita ada legend kita. Alright. Kadang-kadang kita perlu letak logo. Katakanlah nak letak logo UMT sebagai contohnya. Okay, baik. Logo UMT saya tak ada dalam laptop ni. Mungkin kita boleh cari sekejap. Okay, logo UMT. Alright. Dan selalunya yang paling kita cari di bahagian image. Okay. Untuk mengelakkan kita ada masalah dengan background. Okay. Saya nak ajar satu tips. Okay. Kita pergi dekat settings. Okay. Dekat tools. Okay. Kita cari size ni, kita cari size yang untuk yang large, okay, yang besar. Okay. So ini adalah peta-peta yang resolution dia tinggi. Okay. Satu yang penting adalah kita pergi ke transparent. So dia akan paparkan logo-logo UMT yang tak ada background. Okay. Yang transparent. So ini sangat membantu kalau background kita warna hitam ataupun warna gelap. Okay. So kita cuba download yang ni. Alright. So, kita pergi sini. Okay, kita klik. Okay. So, kita boleh download saja yang ni.
Okay, bergantung yang mana satu kita nak, resolution mana. Ataupun kadang-kadang saya secara senangnya saya right click saja dan saya save image as, masuk ke dalam folder kita tadi, desktop lab 6 ni tadi. Okay, logo UMT. Alright, okay, save. Okay, dah save. So kita pergi semula ke QGIS kita di bahagian peta kita. Okay, add item, kita add picture. Okay, kita add picture. Alright. Okay, oh, sorry. Selepas kita add picture tadi, dia akan keluar tanda campur macam ni. So, kita drag. Kita drag macam tu. So, dia akan keluar picture di sini. Okay. So, kita sekejap ya. Okay, bila kita dah add pictures di sini, sekarang ni dia kosong lagi, kita right click dan kita pergi item properties, dia akan pergi ke item properties. Image source, kita pergi ke file kita tadi. Okay, image source, kita pergi ke sini, lab 6 dan kita ambil logo UMT, kita open. So, logo UMT dah keluar. Alright, so kita boleh kecil besarkan. Okay, okay, bergantung. Arrangement ni very subjektif. Ada orang dia suka letak di bawah, ada orang suka letak di tepi. Bergantung kepada format dan juga bergantung kepada dokumen apa yang kita nak hasilkan. Okay, sebagai contoh kita buat macam ni. Okay, alright. Mungkin kita kata kita nak letak nama kita. So, add label. Ingat lagi, add label. Okay, add label. Okay. Mungkin kita tulis nama kita. Okay. Kasim bin Selamat. Okay, alright. Font kita nak besarkan kepada mungkin 14. Okay. Nombor metrik S12345. Okay, S12345. Okay. Dan catatan apa lagi kamu nak buat di bawah ni pun boleh. Okay. Lab. Okay. Map. Making. Sebagai contoh. Enter saja. Alright. So, kita dah siap. Sekarang ni nama kamu dah ada. Kalau rasa ni bawah sangat, nak naikkan pun boleh. Kita naikkan ke atas. Okay, kita naikkan ke atas. Okay. 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 Itu cara sama juga macam nak. Sebab kalau kita gerakkan satu-satu susah. Sama juga macam Word. Kita just highlight semua sekali. Alright. So, kita movekan dia ke atas. So, dia akan bergerak samalah. So, sikit lagi saya rasa. Okay. Alright. So, peta kita dah siap. Kalau kita dah puas hati, peta kita dah siap. Jadinya kita sekarang ni kita nak hasilkan peta ni dalam JPEG ataupun dalam PDF pun boleh. Oh, maaf saya. Kita ada satu MYS ADM kosong di belakang ni. Mungkin kita tak nak dia ada dekat sini. So, kita klik legend ni. Alright. Kalau kita tengok dekat sini, dekat bawah ni, sekarang ni dia auto update. Maknanya apa layer yang ada, semua dia ambil. So, kita tak nak. Kita nak supaya ADM 2 ni kita remove. Okay, sekejap ya. Ke mana remove dia? Okay, dekat ni kalau kita nak remove, kita rasa kita tak nak ada certain features yang tak nak, mungkin kita nak layer ni sahaja punya legend, kita scroll ke bawah sikit. Dekat bawah ni only show items inside link map. So item yang available saja, yang on saja, kita just klik. So dia akan kurangkan. So dia jadi macam ni lah. Alright. Okay. Baik. Okay. Saya cuba cari. Nanti kamu cuba explore macam mana nak removekan ADM kosong daripada list ni. Saya kurang familiar sikit sebenarnya dengan QGIS ni. Sebab baru lagi.
Alright, tapi tak apa, kita sama-sama belajar. Okey, kalau kita rasa agak-agak kita dah puas hati, alright, kita nak hasilkan JPEG ataupun PDF kepada peta kita ni. Sangat-sangat mudah. So, kita pergi kepada layout. So, kita export as image dulu sebagai contoh. Alright. So, kita export ke folder kita. Okay, baik. So, peta Semenanjung dalam format JPEG. Ataupun kalau kita nak format dalam format-format yang lain pun boleh. Alright. Tapi untuk kali ini kita save sebagai JPEG dulu. Kita save. Alright. So, di sini sebenarnya main peranan yang penting. Kalau kita nak menghasilkan peta yang high quality untuk tujuan publication dan sebagainya, kita naikkan sikit. Mungkin 300 sebenarnya dah memadai. Tapi mungkin kita nak naikkan sikit kepada 400 kemungkinan. Okay, alright. Mungkin kita nak naikkan kepada 400 dpi. So, kita klik save saja. So, dia akan create. Dan kalau kita tengok folder kita, okey, dia kata export layout telah pun successful. Kita punya map telah pun di-save sebagai peta semenanjung.jpg. Kita klik saja. Alright, dia pergi ke sini dan kita double klik nak tengok betul tak peta kita cantik ke tak cantik. Alright. Okey, so ini adalah peta kita. Very simple map. Banyak yang boleh diimprovekan. Kalau kita nak further explore dalam bidang penghasilan peta ni, term yang sesuai adalah kita Google perkataan cartography. Okay, so dalam cartography tu dia akan ajar warna apa yang sesuai, font apa yang sesuai, map element apa lagi yang perlu ada dan sebagainya lah. Satu yang confirm tak ada dalam ni adalah kita tak tulis dia punya projection. So peta kita ni tak ada projection sebenarnya, dia dalam geographic coordinate sebenarnya. Alright. Okay, so kita close dulu yang ni. Kita cuba tengok macam mana kalau kita menghasilkan dalam PDF. Okay, layout, export as PDF. Sama juga masuk dalam folder yang sama, save. Okay, so nak export sebagai vektor pun boleh ataupun PDF biasa pun boleh. Alright, kita biarkan dulu option yang ada, standard. Kemudian kita save. Right, dia save dan dia keluar satu link dekat sini. Kita pergi ke sini dan kita double klik, kita tengok. Alright, so ini dalam bentuk PDF. Okay. Okay, baik. Itu adalah untuk peta Semenanjung. Okay, kalau kita patah balik kepada yang ni tadi, okay, kita patah balik kepada window data kita. Yang ni tadi yang saya tunjuk, yang kita buat peta ni tadi adalah layout view. Okay, layout view. Baik. Yang ni adalah data view. Jadi kalau kamu nak data-data yang lain, sebagai contoh sekarang ni kita off yang lain. Okay, kita nak tengok data sungai. Okay, data sungai. Kita ada data sungai. Data sungai adalah di dalam water. Alright. Kita tengok water lines. So ini adalah sungai-sungai di Semenanjung Malaysia. Double klik, mungkin tak suka warna hijau macam ni. Kita nak dia, maaf saya, okay, kita double klik and then single labels. Kita nak color mungkin warna hitam dan size dia mungkin kita nak kurangkan sikit kepada 5. Oh, ini adalah label, maaf saya. Kamu right click sajalah di sini. Susah sebab line tu sangat kecil. Okay, properties, pergi ke symbology. Alright. Color ni mungkin nak tukar kepada biru, apply. Okay, so itu adalah sungai-sungai kita. Alright. Tak ada boundary, kita onkan balik ADM kosong. Okay, ADM kosong ni mungkin kita boleh jadikan warna dia putih. Alright, background dia. Okay, apply. Okay, so itu adalah sungai-sungai kita. Alright. Baik, so mungkin ada orang nak buat peta sungai. Okay, mungkin juga ada orang nak buat peta jalan. Kita tengok jalan, ada jalan. Jalan kereta api. Okay, jalan kereta api. Alright. Kita offkan water line. So ini adalah jalan kereta api di Semenanjung Malaysia. Data apa lagi kita ada tadi? Jalan raya. Alright, jalan raya. Ini adalah jalan raya. Kita off yang lain. Kita on jalan raya saja. So mungkin ada yang nak buat jalan raya. Okay, kita nak tukar kepada warna hitam sebagai contoh. Okay, so inilah jalan raya di Semenanjung Malaysia. Mungkin tak lengkap.
Okay, sebab data-data ni adalah data-data mungkin data lama. Kita double check lah. Kemudian kita tengok kepada dekat kita punya map ni tadi. Alright. So, automatic dia tukar kepada view yang sekarang. Okay, kepada view yang sekarang ni. Alright. Okay. So, kalau kita nak buat peta, bila kita tukar contents dia, automatically tajuk kita kena tukar, legend kita kena tukar, dan kita boleh save sebagai yang baru. Right? Ada cara sebenarnya untuk menghasilkan template yang standard, tapi kita akan belajar pada masa yang akan datang. Baik, so kita patah balik kepada view negeri tadi. Okay, view negeri tadi. Okay, so ini adalah peta kita. Alright, kadang-kadang dia ambil masa sikit untuk dia refresh. Okay, kita right. Okay, kita tekan F5 tengok. Right. Saya tak pasti. Okay. Play around dengan view ni sebab mungkin laptop saya ni memori agak kurang. So, play around dengan zoom ni tadi. Okay, kita test sekali lagi. Kita onkan yang off yang ni. Kita tengok waterline saja dengan ADM. So, kita pergi ke sini. Dia tak berubah. So, play around dengan view ni. Alright. Kita tekan sekali. So, dia akan ubah. Alright. So, kita patah balik, tukar sekali lagi kepada negeri. Sekali lagi, refresh. Okay, tekan refresh. Okay, tekan refresh. Dia akan refresh balik. So, saya rasa itu saja untuk minggu ni. So, kita dah pun menghasilkan satu peta secara simple. Banyak option lain lagi sebenarnya di dalam GIS yang kita boleh buat. Tapi untuk hari ini saya rasa sudah memadai. So, kamu telah pun boleh menghasilkan peta yang saya rasa agak baik. So, kalau kamu perlu menghasilkan peta yang lagi detail daripada ni, ubah dulu di sini. Di bahagian data ni, katakan kamu nak zoom in kepada Terengganu saja. Okey, nak zoom in kepada Terengganu saja, nak tengok daerah-daerah dalam Terengganu. Okey, pakai daerah-daerah dalam Terengganu. Okey, sebagai contoh, pergi ke sini, refresh balik. So, kita boleh tukar lah. Alright, kita boleh tukar. Okay, baik. So, saya rasa itu saja untuk minggu ni. Saya rasa semoga mendapat manfaat. Alright, kepada semua orang. Dan sebarang soalan kita boleh tanyalah. Okay. Untuk minggu ni saya belum lagi ajar macam mana cara kita nak potong negeri. Macam mana kita nak potong daerah. Saya cuma just nak menghasilkan satu peta sahaja. Alright. So, saya rasa itu saja untuk minggu ni. So, kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. GIS itu mudah.